Right, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, so jom kita start market outlook kita pada pagi ini. So hari ini 2 hari bulan 11 2023. So ini adalah catalyst yang terdapat pada hari ini. So pagi tadi kita ada FOMC decision. Fed mengekalkan kadar faedah ke paras 55%, tidak menaikkan ataupun tidak menurunkan ia. Dan pada bulan petang dan juga malam nanti kita boleh fokus di pasaran di UK dan juga US pada bulan malam nanti. So, BOE ataupun Bank of England juga mungkin akan mengekalkan kadar faedah pada 5.25%. Dan so, kena berjaga-jagalah sebab tahun ini pun akan ada banyak volatility yang akan berlaku dekat dalam pasaran seperti semalam. Right, so untuk gold, selepas mesyuarat FOMC semalam, paras harga komoditi emas jatuh sehingga ke paras 1970 sebelum didagangkan positif semula dan membuat pembentukan bottom reversal di carta H1 serta golden cross pada EMA 21 dan juga 34 jam. Dan bagi paras harga juga berada di atas parabolik SAR sebagai paras sokongan buat masa kini. Dan daripada sudut fundamental pula, Federal Reserve mengagangkan kadar faedah pada kadar 5.5% dan sekaligus menyebabkan kejatuhan nilai komoditi emas itu semalam. Kerana apa? Kerana apabila Federal Reserve ataupun sesebuah negara mengekalkan kadar faedah di baras yang tinggi, sudah pastilah ianya akan memberi tekanan kepada pasaran komoditi emas kerana emas adalah non-yielding aset-aset yang tidak memberikan sebarang bentuk pulangan daripada segi kadar faedah. Jadi disebabkan oleh itu terdapatnya kejatuhan di dalam nilai komoditi emas seperti mana yang saya bagi tahu dekat dalam market outlook saya semalam. Sekiranya Fed menaikkan ataupun mengekalkan kadar faedah pada paras yang tinggi, sudah pasti akan memberi tekanan kepada pasaran komoditi emas. Dan selepas itu apa yang berlaku, selepas mesyuarat, Fed juga menyatakan bahawa aktiviti ekonomi berkembang pada suku tahun ketiga 2023. Jadi ekonomi di US is still doing well. So apa yang berlaku semalam, terdapatnya kejatuhan nilai di dalam komoditi emas adalah disebabkan oleh penjualan di dalam aset tersebut dan pelabur beralih arah kepada aset-aset yang lebih agresif ataupun lebih lebih agresif sebagai contohnya di dalam pasaran equity. That's why semalam pun kita lihat indeks Amerika Syarikat pun didagangkan secara positif berbanding daripada pasaran-pasaran safe haven ini. Dan kalau kita lihat untuk hari ini, saya jangkakan ini adalah pembelian untuk short term saja sekiranya anda ingin melakukan pembelian. Tetapi based on high time frame is still pushing downward lah. So kenapa saya bagi buy call untuk short term saja, kerana dengan adanya pembentukan bottom reversal sejak awal pagi tadi, dan you guys boleh cuba untuk buy on dip dekat sini dan just set your target around 1990 to 1995. Dan terdapatnya golden cross dan juga paras harga juga disokong oleh parabolic SAR yang bertindak sebagai support and resistance. So higher time frame is still pushing it down, lower time frame potentially traded to the upside for a short term period of time. Okay, dan just put your SL below the previous trough ataupun below EMA 21 dan juga 34 ni. Untuk pound US dollar didagangkan positif selepas US dollar melemah selepas mesyuarat FOMC semalam, dan paras harga membuat pada masa kini paras harga buat masa kini disokong oleh 20 SMA ataupun simple moving averages daripada Bollinger Band dan dijangka akan membuat kenaikan yang seterusnya kerana Bollinger Band di dalam keadaan menguncuk ataupun dipanggil sebagai BB squeeze. Okey, apabila Bollinger Band squeeze ataupun menguncuk, kita akan expect adanya volatility dekat dalam pasaran. So dia akan mengembang semula band tu. Okey. Dan nanti saya akan tunjuk dekat dalam chart macam mana bentuk dia. So keadaan menguncuk ni pada ketika ini adalah salah satu indikasi volatility mungkin akan berlaku dalam tempoh jangka masa yang terdekat nanti. Dan daripada sudut fundamental pula, kita jangkakan Bank of England akan mengekalkan kadar faedah pada kadar 5.25% sama seperti US tidak naikkan kadar faedah. Tetapi apa yang berlaku disebabkan oleh kelemahan dekat dalam US dollar, weightage lebih kepada pound buat masa kini. Dan kita jangkakan akan adanya kenaikan untuk sementara waktu. Dan kalau anda dapat lihat dekat sini, Bollinger Band semakin lama semakin mengecil. So this is 2 standard deviation. Okay. So dekat tengah ni adalah 20 SMA dan ini adalah 2 standard deviation, dan Bollinger Band dia squeeze menguncuk. Dan macam mana kita nak tahu akan adanya volatility? Selalunya apabila Bollinger Band menguncuk,
next akan adanya expansion ataupun nampak dekat sini. Dia menguncup dan dia bergerak dalam keadaan sideways dan selepas itu adanya volatility berlaku dekat dalam pasaran. Same goes to this part. So we expect akan adanya kenaikan yang berterusan sehingga ke paras yang saya tandakan ini sebagai TP yang pertama. Dan stokastik RSI juga berada di paras oversold dan membuat golden cross. Dan kita jangkakan ianya akan selari dengan momentum pasaran untuk sementara waktu ini dan akan adanya kenaikan yang berterusan di dalam GBP US dollar disebabkan oleh kelemahan US dollar yang tidak akan rendah berbanding daripada pound. So itu saja laporan untuk hari ini dan sekiranya ada apa-apa soalan boleh juga kepada saya sekarang. Alright, so sekiranya tiada soalan dan sampai di situ sajalah kita punya sesi untuk hari ini dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga di masa yang akan datang. Assalamualaikum, sekian terima kasih dan selamat sejahtera bagi semua.